Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video sebelum ni, cikgu sudah buat dua video berkaitan dengan pecahan algebra. Okey, satu yang berkaitan pasal tambah dan tolak pecahan algebra dan kedua ialah mendarab dan membagi pecahan algebra. So, yang ini adalah video ketiga cikgu sudah berkaitan dengan pecahan algebra. Okey, kalau ini sudah habis, kenapa ada video ketiga? Okey, video ketiga ni ialah berkaitan dengan campuran semua ni. Campuran dalam satu soalan tu dia akan ada semua. Dia akan ada tambah, tolak, darab dengan bahagi. Okey, kalau pecahan tu kan biasanya bahagi sudah kan? Okey, contohnya kamu boleh tengok soalan yang ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 6. Okey. Lepas tu ada darab. Sini ada tolak, sini ada darab, ada tambah. Pecahan ni ialah bahagi. Maksudnya dia gabung sudah. Dalam satu soalan tu dia gabung semua operasi aritmetik. Okey. Okey. Sebelum tu cikgu mau jelaskan dahulu. Okey. Kalau kita jumpa soalan macam yang begini, apa yang kita perlu buat? Okey. Di sini soalan ni sebenarnya memerlukan kemahiran kamu untuk menggunakan pemfaktoran. Okey. Kemahiran pemfaktoran. Sama ada kamu guna faktor sepunya ataupun kamu guna kaedah beza antara dua sebutan kuasa 2. Kalau faktor sepunya tu ingat yang bentuk ni. Kalau beza antara dua sebutan kuasa 2, ingat kuasa 2. Maksudnya setiap sebutan tu boleh ditukar kepada kuasa 2. Okey, ini sepatutnya operasi tolak ya. Okey, cikgu buat yang baru. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, sama dengan maksudnya kita boleh faktorkan dia jadi macam ni. A tolak B, A tambah B. Okay, setiap sebutan tu serupa, bezanya satu mesti positif, satu mesti negatif. Okay. Antara bentuk soalan yang macam mana ya? Soalan yang kamu akan nampak. Soalan tu akan minta kamu selesaikan setiap yang berikut. Okay, ataupun dia akan bagi tahu pemudahkan setiap yang berikut. Okey, ataupun kamu akan jumpa yang ni. Ungkapkan, okey, dia bagi soalan pecahan yang dia mau kamu selesaikan, ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal. Okey, kalau nampak bentuk macam begini, okey, jangan panik sebab dia masih guna kaedah yang sama. Okey, cuma bentuk soalannya tu, arahannya tu lain. Okey. So, kita tengok soalan pertama. Okay. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 6. Darab dengan 12 per A tambah B. Okay, apa kita mau buat bila kita nampak soalan macam begini? Okay, pertama sekali, kita tengok benda yang kita boleh faktorkan. Kalau cikgu tengok yang boleh difaktorkan dahulu. Okay. Contoh macam ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, maksudnya ini kita boleh tukar kepada A tolak B. A tambah B. Lepas tu salin balik yang lain, darab, tak kisahlah ya. Jalan kerja kamu panjang, yang penting kamu nampak dan kamu faham apa yang kamu buat. Okey. Cikgu tukar warna pen. Okey. Kemudian kita tengok mana yang kita boleh permudahkan. Kita sudah faktorkan. Okey, kita sudah faktor. Kemudian kita permudahkan. Kita ikut kaedah pendaraban dan pembahagian pecahan algebra. Okey, pertama kita tukar kepada, kalau dia bahagi, kita tukar kepada darab. Lepas tu, okey, baru kita buat yang melintang. Okey, melintang. Bukan melintang, bersilang. Bersilang. Okey, lepas tu baru yang lurus. Ingat kan yang ini? Okay, kamu boleh tengok video ni kamu boleh tengok kaedah ni dalam video mempermudah pecahan algebra yang melibatkan operasi darab dan bahagi. Okey. So, sudah kita faktorkan. Kemudian, okey, kalau bahagi kita tukar kepada darab. So, kalau darab kita boleh terus selesaikanlah. Okey, yang ini bersilang kan? Bersilang. Okay, kita tengok kalau kita boleh permudahkan. Okay, yang ini, ini sebenarnya sama dengan yang ini. So, kiranya ini satu sebutan, ini pun satu sebutan. Okay, jadi potong. Maksudnya kita boleh permudahkan lah. Okay. Jadi, apa yang tinggal A tolak B. Untuk yang bahagian ni tinggal A tolak B lah.
Okey, cikgu tukar warna pen merah. Okey, selepas selesai belah sini, maksudnya ini dengan belah sini pula, 6 dengan 12. Okey, ambil kalkulator, tekan 6 bahagi 12. Maka kamu akan dapat 1/2. So, ini jadi 1, ini jadi 2. Okey, so kita keluarkan mana yang tinggal tu. A tolak B per 1. Okey, cikgu minta maaf ya. Cikgu padam dulu. Cikgu padam untuk tulis bahasa sudah. Okey. Sekejap ya. Okey, A tolak B per 1. Okey, darab dengan 2 per 1. Okey, bila yang kita sudah kita potong kan. Okey, kalau kita tengok tiada apa-apa, jangan letak kosong ya. Kalau letak kosong salah. Okey, sebab setiap pemboleh ubah tu dia ada satu. Ada satu depannya. Okey, jangan letak kosong, salah. Okey, letak satu. Ganti dengan satu. Okey, sudah buat secara bersilang, baru kita buat yang lurus. Okey, A tolak B darab 2, maksudnya kita akan dapat 2 kurungan A tolak B. Okey, lepas tu per 1. Okey, 1 ni tidak perlu tulis pun, tidak apalah, 1 darab 1 kan. Okey, so jawapan akhir kita ialah 2 A tolak B. Bila jawapan kamu sudah dalam bentuk kurungan begini, cikgu cadangkan tidak perlu darab masuk. Tidak perlu kembangkan lagi. Sebab kita mahu bentuk yang termudah. So, ini adalah bentuk termudah kan. Maka, itu jawapan akhir kita. Okay, bila kamu selesai bawah sini, kamu dapat kurungan. Okay, jangan buka kurungan tu. Biarkan begitu saja. Okay. So, seterusnya, kita buat yang ini ya. Okay, cikgu padam. Kalau kamu mahu lebih faham lagi pasal kaedah yang cikgu guna dalam ni, okay, kamu boleh tengok ya video yang cikgu bagi tahu tadi. Pendaraban dan pembahagian pecahan algebra. Okay, so cikgu buat yang ini. Pertama, faktorkan dahulu. Okay, G tolak H. Okay, G tambah H. Okay, kalau kamu tanya cikgu, kenapa dia jadi macam begini? Ini maksudnya kamu kena tengok balik video cikgu pemfaktoran. Kalau setiap sebutan itu, okay, kita tengok pemboleh ubahnya. Pemboleh ubahnya ada kuasa 2. Okay, lepas operasi di tengah ialah negatif, maka kita boleh buat ya begini. Kita boleh faktorkan dia begini. Okay, 1 mesti negatif, 1 mesti positif. Okay, lepas tu per 36. Bahagi kan? Maksudnya kita kena tukar darab. Darab 12 per G tambah H. Okey. Sudah kita buat, sudah tukar kepada darab, maka kita boleh buat yang silang. Maksudnya kita bahagilah. Kita potong-potong. Okay. Ini serupa dengan yang ini. Boleh padam. Okay. Ingat ya, kita cuma boleh permudahkan begitu sebab dia ada kurungan ni. Dia ada kurungan ni. Okay. Lepas tu ini pun, okay, dia tiada nombor yang lain. Okay. Serupa dengan yang ada dalam kurungan ni, maksudnya kita boleh permudahkan. Okay. Selesai belah sini, okay, maksudnya kita kena buat yang 36 dengan 12 pula. Okay. Cikgu minta maaf ya. Cikgu selalu tukar-tukar warna pen. Bukannya apa, supaya kamu nampak apa yang cikgu buat. Okay. So, ambil yang ini 36 dengan 12. So, maksudnya ambil nombor kecil, bahagi dengan nombor besar, maka kamu akan dapat 1/3. So, 12 tukar kepada 1. Okay, 36 tukar kepada 3. So, apa yang tinggal tu kita keluarkan supaya kita nampak dengan jelas. Okay, per 3 darab 1/1. Ingat ya, kita sudah potong. Tapi jangan biar kosong, kita kena ganti dengan 1. Okay, bila kita darab, maksudnya kita akan dapat ini balik lah. 3G tolak H per 3. Okay, selesai. 3 darab 1 dapat 3. G tolak H darab 1 dapat G tolak H. Okay, tengok balik. Adakah yang kita boleh permudahkan? Okay, kalau tidak ada, maka ini jawapan akhir kita. Okay, so seterusnya. Okay, kita faktorkan mana yang kita boleh faktorkan. Okay, bila kita tengok pemboleh ubah yang ni. Okay, ada kuasa 2. Okay. Maksudnya nombor ni mesti kita boleh kuasa 2 kan. Okay. Cikgu sudah ajar juga benda ni dekat video pemfaktoran untuk beza dua nombor kuasa 2. Okay.
Cikgu ulang sedikit sekarang ya. 1 kuasa 2 sama dengan 1 darab 1 dapat 1. 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 dapat 4. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 dapat 9. Okey, cikgu stop di situ sebab kamu boleh teruskan sebenarnya. Dan kamu kena hafal dan kenal nombor tu. Okey. 4 darab 4 dapat 16. Okey. 5 darab 5 dapat 25. Okey. Bila kamu nampak setiap pemboleh ubahnya ada kuasa 2, okey, dan operasi di tengah ialah negatif, kamu tengok nombornya. Okey, kamu tengok nombornya. Okey, kalau kamu nampak nombor dekat sini, ada yang belah sini ya. Belah sini. Allah, belah sini. Maksudnya kamu boleh ambil di sini. Okey. 4. Okey, 4. Maksudnya kamu boleh kuasa 2 kan dia jadi 2 kuasa 2. 9. 9 maksudnya boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Okey. So, kamu tulis ke bawah 2 kuasa 2, G kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, H kuasa 2. So, maksudnya yang ini kamu boleh jadikan dia 2 kurungan. Okay, setiap nombor tu dia ada kuasa 2, huruf pun dia ada kuasa 2. So, 2G tolak 3H. Okay. Satu lagi 2G tambah 3H. Okay, lepas tu baru kita salin balik yang lain. 7K kuasa 2. Darab dengan 14K per 2G tolak 3H. Okay, kita tidak payah tukar sebab yang ini memang operasi darab. Okay. So, yang ini cikgu padam ya. Okay. Okay. Bila kita sudah faktorkan, lepas tu operasi memang operasi darab. So, kita buat yang bersilang kan. Bila bersilang tu maksudnya kita kecilkan mana yang boleh kecilkan. Kita potong mana yang kita boleh potong. Okay. 2G tolak 3H. 2G tolak 3H. Maksudnya ini kita boleh potong dengan yang ini. Okay. Lepas tu ada lagi lain? Tidak ada. Maksudnya kita gerak yang ini dengan yang inilah. Okay. 14. Oh, di sini ada tertinggal K. 14K. Okay, so tengok nombor dulu. Okay, 7 dengan 14. So, ambil kalkulator, tekan 7 per 14. Dapat 1 per 2. So, sini tinggal 2, sini tinggal 1. Okay, lepas tengok nombor, tengok pemboleh ubah. K kuasa 1, K kuasa 2. Maksudnya sini K kuasa 1, tinggal K kuasa 1. Okay. Lepas tu, salin balik apa yang tinggal. 2G tambah 3H per 1K. Okay, 1 tu tak payah tulis lah. Okay, siap. Darab dengan 2 per 1. Ingat ya, ini bukan kosong. Ini ada 1. Okay, baru kita darab. Okay, sudah selesai melintang, baru buat yang lurus. Maksudnya di sini 2. 2G tambah 3H. Okay, darab 1 dapat. Okay. Macam cikgu bagi tahu, kalau jawapan kamu selepas kamu selesaikan semua, okay, dia ada kurungan, jangan pergi darab masuk lagi. Tidak payah. Okay, jawapan akhir kita macam ni sahaja. Okay. Kita buat soalan seterusnya. Soalan D. Okay. Soalan D. 2x tambah 8, x kuasa 2y, darab dengan xy kuasa 2, 3x tambah 12. Okay, kalau kita tengok, setiap, okay, macam ini. Okay. Biasanya kita tengoklah, kalau dia operasi tolak. Okay, operasi, kalau bukan operasi tolak di antara dua sebutan macam ni, maksudnya kita tidak boleh faktorkan jadi begini. Okay, kita tidak boleh faktorkan. Ini kita kena guna kaedah faktor sepunya. Okay, macam mana faktor sepunya? Okay, kamu kena tengoklah video yang cikgu sudah buat sebelum ni. Okay, macam mana kita mau faktorkan dua sebutan macam ni. Okay. Ambil nombor kecil, bahagi dengan nombor besar. 2 per 8. Kamu akan dapat 1 per 4. Maksudnya ini akan jadi 1, ini akan jadi 4. Okey? Lepas tu, maksudnya dalam ni, dalam kurungan, bila kamu faktor sepunya. Bila faktor sepunya,
dia akan jadi macam ni. A, B tambah C. Okay, ingatkah? So, maksudnya dia ada satu kurungan, lepas tu ada satu nombor dekat luar. Okay, so dalam kurungan tu kita sudah jumpa lah. Ini 1, ini 4. So, 1X tambah 4. Okay, apa yang di luar kurungan ni? Okay, ambil nombor atas ni, bahagi dengan ni. Okay, bahagi kamu akan dapat 2. Sebenarnya kalau kamu bahagi bawah pun kamu akan dapat 2. Jadi, sama kan? Di luar tu ialah 2. Okay, kita tengok huruf, adakah yang kita boleh faktorkan yang sama? Kalau tidak ada yang kita boleh faktorkan, maka biarlah begini saja. Okay. Salin yang baki. Di X kuasa 2Y. Cikgu rasa cikgu patut tukar pen. Guna warna biru. Okay, so per. Okay. Lepas tu darab dengan X, Y kuasa 2. Okay. Kalau dia satu sebutan sahaja macam begini, janganlah kamu pergi faktor ya. Kamu nampak 2 sebutan begini, okay, baru kamu faktor. Okay. Tengok yang ini. Ini boleh faktorkan ni. Faktor yang mana satu? Faktor sepunya ataupun beza 2 nombor kuasa 2. Okay. Yang ini, operasi tambah. Okay. Jadi, kalau operasi tambah, mesti kita guna faktor sepunya. Bila kita guna faktor sepunya, maksudnya kita guna kaedah ini. So, 3/12. 3/12, maksudnya kita akan dapat 1/4. Okay, 3 jadi 1, 4 jadi 12, jadi 4. Okay, dalam kurungan ialah 1X tambah 4. Okay, luar kurungan apa? 3 bahagi 1 dapat 3. Okay. So, kita dapat macam inilah. Okay, sudah kita faktorkan. Okay, baru kita tengok simbol. Kalau darab, kekalkan. Kalau bahagi, tukar kepada darab. Okay, baru kita bahagi bersilang. Okay, kita bahagi secara bersilang. So, ini dengan yang ini, kita boleh potongkah? Ya, ini kan sama dengan ini kan? Okay, yang tinggal 2 dengan 3. Kita belah sini pula. Okay, belah sini cikgu pakai pen merah pula. Okay, so X kuasa 2, Y kuasa 1. Okay, X kuasa 1, Y kuasa 2. Okay, huruf ini sama dengan ini kan? Maksudnya, kita tengok mana satu huruf kuasanya kecil. Ini, X kuasa 1. Maksudnya, di sini kita kena potong 1 lah. Okay, Y kuasa 1, Y kuasa 2. So, maksudnya ini kita potong habis. Ini tinggal 1. Okay, so 2. Kita salin balik yang tinggal. So, 2X darab Y per 3. Okay. 2Y, jawapannya ialah 2 darab Y dapat 2Y. X darab 3 dapat 3. Okay. Selesai. Cikgu tetap guna kaedah yang begitu jugalah. Sama. Okay. Ini soalan terakhir kita ya. I dengan F. Okay. Okay. Kita faktorkan dahulu. Okay. Kita tengok dulu mana yang kita boleh faktorkan. Okay. Operasi tolak. Okay, sebutan ada 2 sebutan lepas tu operasi tolak. Tetapi yang ini kuasa 2. Sini tiada kuasa 2. Kita tidak boleh gunalah yang 2 kurungan tu. Tak boleh. Kita kena guna yang 1 kurungan. Macam mana kita buat faktorkan satu kurungan? Kita ambil nombor dahulu, kita bahagi. 2 bahagi 4. So, kita akan dapat 1/2. So, 2 ni jadi 1. 4 ni jadi 2. Okay, so cikgu salin ya supaya kamu nampak satu persatu. So 1X kuasa 2 tolak 2X Y. Okay, ini kurungan. Tapi ingat, kalau yang satu kurungan dia ada nombor di luar. Okay, macam mana kita mau cari nombor ni? Ambil ini tadi, bahagi dengan ini. Dapatlah kamu 2. Okay, bahagi bawah pun boleh, tetap dapat 2. Okay, so di luar 2. So, lepas kita faktorkan nombor, kita faktorkan huruf. Ya, kita tengok mana yang serupa tu. Okay. Kita tengok kuasanya. Okay. Ini serupa dengan ini. So, kita tengok kuasa yang terendah. Ini 1, ini 2. So, maksudnya kita ambil X kuasa 1. Okay. 2X kuasa 1. Okay. Bila kita ambil X kuasa 1 daripada sini, di sini tinggal X kuasa 1. Jadi, 1X kuasa 1. Okay, tolak dengan 2. Okay, kita sudah ambil X kuasa 1 kan? Maksudnya ini tidak lagi wujud. Jadi yang tinggal Y.
Okay. So, Y ni kita tidak boleh faktorkan sebab dia tiada yang serupa dekat sebutan belah sini. Ya. Okay. So, ini kita faktorkan jadi ini. Ini nak payah tengok sudah lah. Okay. Kita faktorkan yang ini. Jadi, salin yang lain 7X kuasa 3Y bahagi. Bahagi. Maksudnya kita tukar jadi apa? Kita tukar jadi darab. Okay, jadi kalau kita tukar jadi darab, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Okay, lepas kita sudah tukar jadi bahagi, kita selesaikan bahagi persilangan. Okay, maksudnya yang ini kita bahagi dengan yang ini. Potong mana yang kita boleh potong. Okay. X kuasa 1. Ini 1. X kuasa 1. So, maksudnya samalah dengan yang X saja. Tolak 2Y. Maksudnya ini boleh potong dengan yang ini. Okay. Lain. Ini 2X tidak boleh. Okay. Lepas tu kita tengok belah sini pula. Okay. 7X kuasa 3Y dengan 14Y kuasa 3. Okay. 7 dengan 14. 7 bahagi 14. Sebab kita mau kecilkan nombor, so kita guna kaedah ni. 1/2. So, 7, 1, 14, 2. Okay. Y kuasa 3. Sini ada X, sini ada Y. Maksudnya X ni kita jangan kacau lah sebab dia tiada serupa di sini. Okay. Y kuasa 1, Y kuasa 3. Jadi, potong yang kecil. Okay. Potong 1. Sebab di sini 1 kan. Kalau kita potong sini 1, sini pun kita mesti potong 1. Alamak. Ini sepatutnya 2. Kita potong 1, 3, tinggallah 2. Okay. So, kita sudah selesaikan secara bersilang. Kita keluarkan ya. Kita keluarkan supaya kita nampak apa yang kita sudah potong. Per 1. 1 ni cikgu dah tulis lah ya. So, X kuasa 3. Okay. Kemudian, apa tinggal belah sini ni? Darab dengan 2Y kuasa 2 per 1. Jangan ingat kosong ya. 1 ya. 1. Okay. Baru kita darab. Darab. Okay. Sebenarnya ini ni kita boleh terus permudahkan lagi. Sebab pecahan kan. Bahagi kan. Maksudnya kita boleh terus permudahkan. Okay. Yang X kuasa 1. Hapus. Maksudnya sini tinggal 2. Maksudnya sini tinggal 2. So, ini hapus. X di sini tinggal kuasa 2. Okay. Baru kita darab. Tiada sudah yang kita boleh permudahkan. Kita boleh darab. Okay. So, 2 darab 2 maksudnya 4Y kuasa 2 per X kuasa 2 darab 1 dapatlah X kuasa 2. Okay. Selesai. Kena hati-hatilah bila buat soalannya. Lepas kamu faktorkan, okay, kamu selesaikan persilangan macam ni, kamu bahagi. Bila kamu keluarkan darab, kamu nampak ada yang kamu boleh permudahkan saja. Tidak ada masalah. Sama ada kamu darab dulu baru permudahkan ataupun permudahkan baru darab, tidak ada masalah. Tetap akan dapat jawapan yang sama. Okay, soalan seterusnya. Okay, panjang video ni, 23 minit sudah. Okay, soalan seterusnya, okay, 9K kuasa 2 tolak 1 bahagi per 4K. Bahagi dengan 12K tolak 4 per 24JK. Okay. Bila kita nampak, okay, ada dua sebutan, lepas tu di tengah-tengahnya ada operasi tolak. Okay, lepas tu pemboleh ubahnya, satu-satu pemboleh ubahnya dekat sini ni, kuasa 2. Maksudnya, yang ini kita boleh faktorkan jadi 2 kurungan tu. Jadi 2 kurungan. Kenapa cikgu cakap begitu? Sebab yang ini, cikgu tahu 1 ni, cikgu boleh tukar dia jadi 1 kuasa 2. 9 ni, cikgu boleh jadi tukar 3 kuasa 2. So, kuasa 2, operasi tolak kuasa 2. Maksudnya, sini 3K tolak 1, 3K tambah 1. Okay, ada berapa lagi yang kita boleh faktorkan? Okay, tak apa. Kita buat yang ini dulu. Kita keluarkan ni. 3K tolak 1, 3K tambah 1. Okey. Penat tangan cikgu. Okey. Okey. 4K. Okey. Operasi bahagi kita tukar jadi darab. Okay. Ini naik ke atas kan 24JK. Okey.
per. Ini, bila kamu nampak ada 2 sebutan je, mesti selalunya lah kamu memang boleh faktorkan. Okay, dia operasi memang tolak. Tapi di sini tiada kuasa 2. Tiada kuasa 2 maksudnya dia mesti yang satu kurungan. Lepas tu, di luar tu ada satu nombor. Okay, macam mana kita mau tahu apa yang dalam kurungan dengan di luar kurungan? Okay, ambil nombor dahulu. Okay, ambil nombor yang kecil sini ya. 4 kita bahagi dengan 12. Okay, maka kita akan dapat 1/3. So, 4 tu tukar jadi 1. Okay, 12 ni tukar jadi 3. Okay, so, kita buka kurungan. Okay, 3 tolak dengan 1. Okay. Apa yang kita letak dekat luar sini? Kita ambil nombor 4 ni, kita bahagi dengan nombor 1 ni. Jadi kita akan dapat 4. So di sini ialah 4. Okay, selesai nombor, baru kita tengok huruf. Okay, huruf adakah yang kita boleh faktorkan keluar? Macam yang tadi. Tidak ada kan? So, salin je lah balik sebelah 3 ni. 3. Okay, selesai. Bila kita sudah selesai faktorkan, kita tukar sudah, dia operasi bahagi tukar kepada darab, baru kita selesaikan secara bersilang. Okay, kita selesaikan secara bersilang. Ini atas belah sini dengan bawah belah sini. Kita tengok mana yang serupa. Mestilah kita jumpa 3K tolak 1, 3K tolak 1, potong, hapus. Okay, lepas tu, tengok lagi nombor ada yang kita boleh selesaikan enggak? Ada yang kita boleh potong enggak? Okay, kalau belah sini tak ada sudah yang kita boleh potong. Okay, tapi kalau belah sini ada. Ini 4, ini 24. So, macam mana kecilkan cikgu ajar? 4/20. 1/6. So, 4 jadi 1. 24 jadi 6. Okay, K kuasa 1, K kuasa 1. Maksudnya hapuslah K. Tidak wujud sudah. So, sini tinggal J. Kita keluarkan apa yang tinggal. 3K tambah 1/1. K ya. Okay, darab dengan 6J/4. Okay, bila kamu darab begini, okay, jangan panik. Jangan panik bila nampak sini 3K ada operasi tambah 1. Lepas tu sini ada 6J. Macam mana kamu buat? Okay, kamu buat macam ni. 6J. Okay, kurungan. Kurungan kan maksudnya darab. Okay, 3K tambah 1. 1 darab 4 dapat 4. Okay, cikgu ulang lagi. Kalau nampak kurungan macam ni, jangan pergi kembangkan lagi. Okay, macam ni sejak jawapannya. Okay, selesai. So, apa yang cikgu sudah ajar dalam video ni? Okay, bila kamu jumpa gabungan operasi darab, tambah, tolak, bagi. Bila kamu jumpa sudah gabungan macam ni, okay, 1 kamu kena faktorkan dahulu. Faktorkan. Okay, so pemfaktoran ni ada 2. 1 faktor sepunya. Okay, yang 1 kurungan. Okay, 1 kurungan. Lepas tu dia ada nombor di luar. Okay, yang kedua ialah kuasa 2. Kuasa 2. Okay. Okay. Dia akan jadi 2 kurungan. 1 positif, 1 negatif. Okay. Lepas tu, kamu tengok simbol dia. Okay. Operasi dia mesti operasi darab. Okay. Kalau dia bahagi, mesti tukar kepada darab. Okay. Kalau bahagi, mesti tukar kepada darab. Okay. Lepas tu, ketiga, kamu mesti bahagi bersilang. Bagi bersilang macam ni. Kan? Okay, kalau bersilang tu maksudnya bahagi. Okay, keempat, barulah kamu darab secara lurus. Okay, darab. Okay. Lepas tu, bila kamu sudah darab, okay, kamu tengok. Kamu boleh permudahkan lagi kah? Ataupun kamu boleh selesaikan saja terus. Okay. Lepas tu, selesai. Macam tu saja. Okay. So, itu saja untuk video kali ini. Jumpa di video akan datang. Okay. Terima kasih.